Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ni saya nak bincang sedikitlah pasal keperluan asas pokok durian seperti jenis tanah, pembajaan, set rawatan tanah, folia, racun serangga, racun kulat, kemudian sistem pengairan dan juga kawalan perosak lah seperti kera dan babi lah. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, kita intro dulu. Okey, baik, untuk peringkat awal penanaman sahabat perlu kena pasti dululah jenis tanah Okey, ada beberapa siri tanah lah, cuma kat sini saya nak tekankan jenis tanah yang mudah kita fahami lah. Yang pertama jenis tanah liat, tanah berpasir, dan juga tanah jenis batu lada lah. Okey, yang kawasan kebun saya ni dari jenis tanah berpasir. Kemudian bila kita gali dua kaki tu, sekaki lebih tu, dia akan kita akan jumpa tanah liat lah. Okey, jadi jenis tanah ni memainkan peranan lah. Jadi saranan saya lah untuk sahabat yang baru menanam tu, lebih baik buat busuk lah. Okey, untuk mengelakkan pelbagai masalah, terutamanya air bertakung apa semua Okey, macam saya ni, saya tak buat busuk lah. Macam saya ni, pada awal penanaman tu saya akan buat mini busuk lah, kemudian kita akan test pH tanah lah sebelum kita menanam Kemudian saya akan tabur, kalau pH tu dah okey, kita akan tabur CIRP dalam lubang tanam, baja bioorganik lah yang saya letak, dan saya pakai Enrich BOF Okey, kemudian bila kita dah mula menanam tu, kita letakkan peneduh lah. Okey, pemilihan benih juga penting lah, sahabat kena tengok betul-betul lah. Okey, pemilihan benih supaya tak terbantuk lah pokok. Seterusnya, dari segi pembajaan saya akan gunakan, saya telah gunakan baja bioorganik lah. Sebab bioorganik ni dia ada microbe dan juga bahan-bahan organik Dan perlu diingat baja bioorganik ni biasanya dia tak ada tulis NPK sebab dia gabungan organik dan juga microbe lah. Okey, kemudian saya akan gilirkan dengan baja kesebatian kimia lah. Yang saya pakai lah Agrobridge 1564 sebab dia low chloride, dia tidak merosakkan akar lah. Okey, itu untuk pembajaan setiap bulan lah, maknanya baja kimia sebulan. Kemudian bulan kedua tu saya gilirkan dengan baja bioorganik lah. Okey, kalau peringkat penanaman yang awal tanam tu, taburan baja tu sahabat banyakkan guna baja organik lah, baja bioorganik sebab tanah saya ni jenis berpasir, jadi pada peringkat awal tu memang saya banyak gunakan baja bioorganik lah. Okey, seterusnya baja folia Okey, baja folia ni memang penting lah, sebab kita nak bagi dia dapat nutrien dengan lebih cepat lah. Dan setakat yang saya pakai memang banyak jenis lah baja folia ni, dan yang hari ni saya kekalkan 3 saja, iaitu Double Booster, Power Grow dan juga Calmet Pro daripada Real Strong lah. Okey, sebelum ni kalau sahabat rujuk video saya, memang banyak lah yang saya guna, sebab saya suka cuba setiap folia tu. Jadi kita ambil yang terbaik lah. Okey, hasil yang terbaik kita akan kekalkan. Okey, untuk set perawat tanah lah, jika awal penanaman pokok susah nak berpucuk, okey, sahabat boleh gunakan set perawat tanah seperti humid dan juga fulvic acid yang saya pakai daripada Elvensia lah. Okey, kemudian amino acid, seaweed, kita akan siram pada bahagian kanopi dan juga pangkal. Okey, dia akan cepat berpucuk lah pokok tu. Okey, di samping itu juga kita boleh sembuh lah. Okey, contoh jenama tu Double Booster saya pakai untuk amino acid, seaweed ni pula saya pakai Cytooxin lah, dan juga brand lain lah, sahabat boleh rujuk lah. Okey, kalau nak cantik lagi sahabat gunakan zeolite lah. Okey, sebab zeolite ni dia bertindak seperti piring untuk memegang, okey, untuk memegang nutrien dalam tanah tu.
kemudian dia akan membekalkan kepada pokok kita lah. Okey, seterusnya kawalan serangga dan kulat lah. Okey, yang ini penting ya. Kalau sahabat rujuk video lama saya, memang banyaklah racun serangga dan racun kulat yang saya guna, sebab untuk penggiliran supaya serangga dan juga kulat tidak membina kekebalan lah. Okey, dan giliran saya buat tu ialah racun sistemik dan juga racun kontak non sistemik lah. Dari segi jenama tu saya bagi tahu perahu aktif lah je lah. Okey, daripada kumpulan 3A lah, contohnya 3A, lambda salotrin, dan juga 4A imidacloprid. Kemudian grup 2B pun saya pakai, kemudian grup 6 ivermectin pun saya pakai. Okey, 2B tu fipronil, grup 6 ivermectin, kemudian grup 9B pamitrozine, grup 12A diafenturon, pegasus. Banyak jenis lah kalau sahabat rujuk lah. Okey, untuk kawalan serangga. Okey, kawalan kulat pula saya akan pakai azoxystrobin dengan difenoconazole lah. Jenama dia amistatop ataupun rinstato. Kemudian mancozeb pun saya pakai sebab dia racun sentuh. Okey, amistatop dan juga rinstato tu dia racun serap lah. Okey, lagi ada banyak lagi lah. Cabrio 2 pun saya pakai, pyraclostrobin dengan metiram, dan juga lain-lain. Okey, sahabat boleh rujuk video lama saya lah. Okey, untuk racun khas kulat seperti Phytophthora, Pithium, kulat akar putih dan juga Fusarium, saya gunakan racun seperti racun kulat seperti metalaxyl M dan metamorph, fosfatic aluminium. Okey, untuk Phytophthora lah terazol. Kemudian untuk akar putih saya gunakan hexaconazole. Fusarium ni dia lebih kepada grup 3 lah. Okey, grup 3, racun kulat daripada grup 3. Okey, kemudian himethazole lah untuk siraman pada bahagian akar lah, terutamanya pokok yang terendam air. Kemudian copper hydroxide dan juga oxychloride saya pakai juga. Cuma cuprous oxide tu saya tak pakai lagi lah, yang mana merah tu. Sahabat boleh juga guna yang tu lah. Okey, itu yang kita bagi kat pokok lah. Kemudian yang paling penting jugalah, selain tanah dan juga bahan-bahan yang kita bagi pada pokok ni, air. Okey, air memang penting lah, sebab kalau air tak cukup, pokok akan terbantuk sahabat. Okey, pokok akan terbantuk lah. Jadi untuk sahabat yang baru menanam tu, pastikan sistem piping air lah. Sahabat kena ikhtiarkan dulu sistem piping supaya air dapat dibekalkan kepada pokok dengan kadar yang cukup lah, sesuai dengan saiz pokok lah. Itu air, sistem piping. Jadi kalau sahabat nak buat piping, buat betul-betul yang kita boleh guna untuk sehingga pokok besar. Okey, kalau tidak, sahabat kena buat 2-3 kali lah. 2-3 kali ni maksudnya 2-3 kerja ni akan memakan kos yang agak tinggi lah. Seperti saya ni, dulu saya guna sprinkler kecil tu, sekarang dah tukar kepada sprinkler yang besar. Jadi dia akan kos kat situ lah akan meningkat lah. Jadi kalau kita buat yang betul-betul boleh guna untuk sehingga pokok besar tu, maknanya kita dah dapat jimatkan kos. Okey, itu pengairan lah. Manakala sistem pump tu sahabat boleh gunalah, sama ada pump diesel ataupun macam saya ni, saya gunakan pump elektrik lah untuk tolak air ke setiap pokok. Kemudian sumber air saya tu daripada sungai, jadi saya gunakan pump diesel dan juga pump elektrik lah. Okey, sebab kebun saya ni ada sumber elektrik. Okey, kemudian yang paling penting juga ni selain air ialah kawalan perosak yang seperti kera dan juga babi. Yang ini penting sahabat. Pokok saya ni banyak terbantuk sebab dipatahkan oleh kera. Jadi selepas saya pakai pagar current, pagar elektrik, jadi kera dah tak masuk lah. Jadi pokok saya ni dah mula membesar dengan baik lah. Tapi yang dah rosak tu memang kita tak boleh buat apa lah. Okay, kalau sahabat rujuk video lama saya tu, memang teruk lah pokok kena. Bila pokok ni dia dah kena patahkan oleh kera, dia akan bantuk lah, dia akan lambat.
Dia pemasaran ni memang akan terbantu lah. Jadi pagar current ni penting jadi usahakanlah yang tu lah. Maknanya yang paling penting sekarang ni ialah apa yang kita bagi kat pokok tu, iaitu baja, foliar, racun serangga, racun kulat, kemudian air dan juga pagar elektrik lah. Itu yang penting sekali lah. Kemudian yang lain-lain tu modal lah, sebab kita nak jaga pokok durian ni dia sentiasa berterusan, jadi memerlukan modal yang sentiasa ada lah. Kalau kita kehabisan modal memang agak susah jugalah. Itu antara beberapa yang pernah saya alami lah, beberapa perkara yang pernah saya alami sepanjang saya menanam pokok durian lah. Jadi sahabat rujuklah video-video lama saya. Kalau sahabat tak nak pening kepala lah pilih baja yang susah-susah nak pilih, sahabat rujuk pada produk Fast Grow. Fast Grow dia dah ada dia punya set lengkap dia lah. Contohnya baja tabur dia pakai Black Wizard, kemudian untuk foliar boleh guna foliar hijau lah, Fast Grow. Kalau ikut yang dah dibekalkan ni agak mudah lah, jadi sahabat tak kena pening kepala pilih baja, banyak-banyak baja macam saya ni. Jadi setakat ni dululah perkongsian saya untuk kali ni. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Kalau sahabat ada sebarang soalan boleh tinggalkan pada ruangan komen di bawah lah. Semoga sahabat berjaya. Sekian, terima kasih.